Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam, Ketua Menteri Melaka, Abdul Rauf Yusuf, telah pun memberi satu kenyataan yang pasti telah mencungkil hati Perikatan Nasional khususnya PAS. Apabila Abdul Rauf kata, mereka, Barisan Nasional UMNO akan rampas semula Dewan Undangan Negeri kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Udang. Katanya sudah waktunya untuk mereka merampas semula. Kenyataan Ketua Menteri Melaka itu disambut oleh Adun Sungai Udang, yang mana seakan-akan terjentik menggelupur pula dia. Apabila dia pula kata dengan penuh bongkak dan sombong, dia kata tak guna berkokok, Adun Sungai Udang cabar, Ketua Menteri segera bubar Dewan Undangan Negeri Melaka. Hebat juga Adun Sungai Udang ini. Baru Ketua Menteri Melaka kata mahu rampas, dia sudah menggelupur, terseksa nampaknya. Adakah itu petanda bahawa beliau ini tak tahan kuat, tak tahan uji, sehingga dia pula cabar Ketua Menteri segera bubar Dewan Undangan Negeri Melaka? Apalah yang nak jadi dengan anda ni, Adun Sungai Udang ni? Kan Melaka baru saja bubar, baru saja mengundi. Tahanlah mengundi pula. Ayo fikirkanlah berapa juta duit rakyat yang mengalir kalau buat pilihan raya lagi. Takkanlah baru cakap nak rampas semula pun sudah menggelupur, sudah meroyan, nak mahu pula bubar. Nampak sangatlah dia nak kuasa, nak fikirlah bongkak sombong sangat. Mungkin dia fikir mereka boleh rampas Kerajaan Negeri Melaka. Adun Sungai Udang, Dr. Muhammad Alif Yusuf mencabar Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Melaka. Mengulas kenyataan Abdul Rauf Yusuf bahawa UMNO Melaka akan merampas kerusi Sungai Udang pada pilihan raya umum akan datang, Muhammad Alif menggesa dia supaya segera membubarkan Dewan Undangan Negeri dan mengadakan pilihan raya. Netizen marah dengan kenyataan Adun Sungai Udang ni. Kata mereka, takkanlah baru cakap nak rampas pula, nak pula bubar. Kamu ni betul-betul lah, kata netizen, menyusahkan rakyat. Baru saja pilihan raya, nak pilihan raya lagi. Nak pilihan raya berapa kali ni? Takkanlah tiap-tiap tahun pilihan raya pula, kata netizen. Orang baru saja cakap nak rampas, kamu dah marah meluat, dah marah menggelupur. Di mana adab anda sebagai orang muda, kata beliau. Saudara, saya cabar, kata Adun Sungai Udang itu, saya cabar YB Tanjung Bidara ini bubar Dewan Undangan Negeri sekarang dan kita lawan. Bubar Dewan Undangan Negeri Melaka dan kita lawan dalam pilihan raya. Tak guna untuk berkokok sebegini, katanya kepada Malaysia kini. Terdahulu, Abdul Rauf yang juga pengerusi perhubungan UMNO Melaka menyatakan kesungguhan parti itu untuk mendapatkan kerusi Sungai Udang pada pilihan raya akan datang. Dia menyorot kejayaan sebelum ini di 3 lagi kawasan di bawah Parlimen Tangga Batu, iaitu Kelebang, Paya Rumput dan Pantai Kundur, walaupun tewas di Sungai Udang. Muhammad Alif memenangi kerusi Sungai Udang dengan hanya kelebihan 530 undi menentang calon Barisan Nasional Muhammad Ali Muhammad. Rupa-rupanya Muhammad Alif ini hanya menang 530 undi. Okey, begitu bongkaknya dia, mungkin dia rasa dia 100% yakin menang. Sebenarnya belum tentu. Kemenangan anda di Sungai Bakap belum tentu dapat diterjemahkan di Melaka. Belum tentu lagi, belum tentu. Kalau silap sikit kalah, menyesal. Menyesallah tak kesampaian, hanya bermimpi lagi lah menjadi YB. Mengulas lanjut, Muhammad Alif menyifatkan Abdul Rauf tidak faham realiti di Sungai Udang. Dia berkata ia boleh menjelaskan prospek UMNO bukan saja di Sungai Udang tetapi juga di 3 kerusi lain. Apakah Tanjung Bidara ini tidak mempunyai perisik-perisik di kalangan rakyat? Sentimen-sentimen di kalangan rakyat ini, apakah YB Tanjung Bidara ini tak baca dengan teliti? Katanya, bukan kata Sungai Udang, silap-silap 3 kerusi yang dipegang itu yang terlingkup termasuk Sungai Udang, katanya.
Pada masa ini BN memegang bilangan kerusi DUN terbesar di Melaka dengan 21 kerusi, diikuti oleh Pakatan Harapan dengan 5 kerusi dan PN hanya dengan 2 kerusi. Pada pilihan raya negeri lalu, UMNO memenangi 18 daripada 20 kerusi yang dipertandingkan. Selain Sungai Udang, parti itu turut tewas di Bukit Katil kepada Amanah dengan majoriti 1057 undi. Bersatu bertanding 15 kerusi dan memenangi kedua-dua kerusi Perikatan Nasional, yaitu Sungai Udang dan Bemban. Beberapa netizen berikan komen dalam ruangan komen di Malaysia kini. Kata netizen menjawab kepada kesombongan itu, letak jawatanlah kalau berani, apa hal minta bubar DUN pula, kata Oasis. Oasis ini paling best, dia kata daripada bubar Dewan Undangan Negeri Melaka, lebih baik Dr. Alif tu letak jawatan supaya kerusi itu jadi kosong dan adakan pilihan raya. Itu barulah berani, itu baru jantan. Apa pula nak minta bubar DUN, kata mereka. Itu paling pintar lah kan. Itu komen Oasis yang paling pintar. Patutnya itulah yang dibuat oleh Dr. Alif. Dia letak jawatan, buat pilihan raya, baru tahulah kan. Janganlah pula DUN yang dibubar. Apa punya pemikiran begitu, kata netizen. Adun PN mabuk PRK semata-mata gila kuasa, kata Pink Marlin. Rakyat patut sedar, uang dibelanjakan untuk pilihan raya wajar diperuntukkan untuk kebajikan rakyat, bukan untuk parti politik. Malaysia Maju kata, Adun PN Sungai Ujong fikir PRN tak pakai duit rakyat. Mereka di PN dari atas sampai bawah asik gila pilihan raya, kata Malaysia Maju. Rakyat tak payah cari makan. Tiap-tiap malam pergi ceramah politik dan buang masa. Macam ini rakyat dan negara boleh maju ke, kata Malaysia Maju. Begitulah kan, mereka tu kan suka pilihan raya, balik-balik pilihan raya, balik-balik pilihan raya. Itu yang saya cakap tadi dari awal. Kenapa nih mereka tak terfikirkah tentang rakyat nak cari makan, nak cari kerja, nak kerja, tak hadir pula ceramah dimarah, tak hadir ceramah pula nanti dikutuk, tak hadir ceramah silap-silap kena jadi pula macam-macam dakwaan, dapat pula dalil dan macam-macam. Itulah Pink Marlin kata Adun PN ni mabuk pilihan raya semata-mata gila kuasa. Ada juga kebenaran dia. Rakyat patut sedar, uang rakyat itu patut dibelanjakan untuk kebajikan rakyat dan bukan untuk parti politik, bukan untuk pilihan raya yang kerap hampir setiap tahun, kata netizen. Yang paling siok Oasis kata, yang ini paling saya tertarik, boleh membuka minda kita. Katanya, letak jawatan lah kalau berani, apa pula hal nak minta DUN bubar pula. Daripada DUN yang bubar, bagus kamu yang letak jawatan supaya boleh tengok sejauh mana dia boleh menang lagi 500 majoriti itu. Saya rasa dia akan kalah lah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Nenggiri, ujian pertama buat Ketua Pemuda UMNO. Akmal Saleh sejak kebelakangan ini begitu berani dan lantang menggunakan bahasa yang mungkin mengguris hati para pemimpin UMNO sendiri. Dan kelihatan seakan-akan beliau lupa diri. Dengarkan ulasan ini, karena ulasan ini pasti akan membuatkan Anda terfikir, apa sebenarnya yang sedang dibuat oleh Akmal Saleh? Beliau ini nak tolong UMNO naik bangkit semula, atau sebenarnya nak bantu menjahanamkan UMNO dan membuatkan Muhyiddin dan Perikatan Nasional senyum gembira dengan perbuatan yang beliau lakukan. Anda tak puas hati dengan kenyataan itu? Dengarkan ulasan ini, kerana ini mungkin akan membuka minda dan perhatian Anda. Tak lama lagi, undi ataupun PRK Nenggiri akan diadakan. Calon yang dijangka akan diturunkan di sana ialah calon daripada Barisan Nasional UMNO. Adakah Akmal Saleh mampu membuatkan itu menang ataupun mencari pula kesalahan orang lain? Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh terus agresif menemplak sesiapa yang menegurnya secara baik maupun secara keras, sama ada orang dari luar parti maupun orang partinya sendiri. Dengan wajah bongkak dia terus membidas
siapa sahaja yang cuba menasihatinya. Lebih menyedihkan, Akmal menggunakan ayat yang tidak sesuai kepada mereka yang jauh lebih usia darinya, seperti dia mengkritik Datuk Lokman Adam. Akmal mungkin berasa seronok apabila dia mula mengkritik kerajaan perpaduan. Dia mendapat ribuan tanda like dan komen, jumlah yang tidak pernah dikecapinya sebelum ini. Tapi kadang-kadang kita terfikir, Akmal Saleh ini pernahkah membuat kajian siapa sebenarnya yang tanda like dan komen itu? Adakah itu benar-benar akar umbi UMNO seperti yang dinyatakan oleh Akmal Saleh, ataukah itu hanyalah jelmaan samaran kepada akar umbi UMNO yang sebenarnya adalah daripada Perikatan Nasional yang sengaja hanya mahu mengapi-apikan, membuatkan Akmal Saleh terhayal dengan tanda like dan komen itu. Jumlah tanda like dan komen yang diterima oleh Akmal Saleh mungkin tidak pernah dikecapinya sebelum ini. Sebenarnya Akmal Saleh sedang terhayal dengan ujian ini, kerana like itu adalah musuh politiknya yang sebenar, yang mengambil kesempatan daripada kelemahan yang ada pada dirinya. Mereka like untuk memberi semangat kepada Akmal Saleh untuk menghancurkan partinya sendiri. Mereka sebenarnya sedang meracuni Akmal untuk membunuh UMNO untuk parti mereka menjadi kerajaan. Akmal Saleh yang baru berusia 36 tahun ini masih muda dan dia sebenarnya adalah pelapis kepada kepimpinan UMNO apabila dia terpedaya dengan Hisamuddin Tun Hussein, Ismail Sabri dan lain-lain yang dianggap sebagai tim B yang hanya mahu menghabiskan sisa-sisa politik mereka sahaja dengan kuasa. Mereka tidak peduli lagi nasib UMNO sebab sudah puas menjadi menteri, sama ada UMNO akan mati atau menjadi semakin lemah, tidak dipedulikan asalkan mereka ada peluang menjadi menteri sekali lagi. Sebenarnya perasaan dendam kepada presiden dan gila kuasa membuatkan mereka menghentam pimpinan kerajaan sekarang. Mungkin Akmal Saleh masih muda untuk mengerti semua ini hingga mudah dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Saudara sekalian, Akmal Saleh patut mengambil iktibar dan berani berubah. Akmal tiada lagi ketika presiden dan pemimpin tertinggi UMNO di dalam perbincangan mufakat nasional dengan janji bersumpah setia atas nama agama dan bangsa. Bagaimana Perit dianiaya oleh PAS selepas perjanjian itu didustai. Waktu itu Akmal Saleh belum ada lagi. Begitu juga Akmal tidak mengerti betapa pimpinan bersatu makan hati dengan pimpinan PAS yang tidak memberi mereka jawatan menteri besar di salah satu 4 negeri di Menangi. Malah di kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri, mereka berhajat untuk mengambil alih daripada bersatu. Akmal tidak mengerti bagaimana pemimpin-pemimpin profesional PAS disingkirkan dari parti mereka. Akmal tidak mengerti betapa peritnya apabila Zaid Hamidi diminta untuk membubarkan UMNO oleh Mahathir ketika itu. Akmal tidak tahu Anwar Ibrahim, orang yang diserangnya setiap hari itu, sanggup meninggalkan kerajaan PH 1.0 untuk mempertahankan UMNO daripada diharamkan. Akmal tidak mengerti UMNO itu mahu diharamkan oleh Muhyiddin Yassin. Akmal tidak mengerti betapa sakitnya hati pemimpin UMNO pada tahun 2018 apabila ahli parlimen mereka dicuri oleh Bersatu yang diketuai oleh Muhyiddin dengan memberi jawatan-jawatan sebagai menteri. Akmal hanya akan mengerti jika UMNO bersatu dengan Perikatan Nasional, 74 kerusi Parlimen Melayu milik PAS tidak akan diberi kepada UMNO. Akmal hanya akan mengerti di antara PAS, Bersatu dan UMNO, UMNO adalah parti terkecil untuk mendapatkan kerusi ditandingi di kawasan Melayu. Adab dalam parti.
Baru semalam, Adun Sungai Udang dari Bersatu Dr. Muhammad Alif Yusuf mencabar Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka Dun Melaka. Akmal fikirlah sendiri, sikap PAS dalam berpolitik yang rakus dengan kuasa. Buat adik Akmal, anda berbakat untuk menjadi pewaris pemimpin Parti UMNO ini. Pesanan saya, jaga adab apabila berhadapan dengan orang yang lebih tua. Lihat, raja-raja kita, mereka begitu menjaga adab dan budaya orang Melayu. Mereka akan tunduk dan mencium tangan kepada yang berhak dihormati. Ini adab yang diajarkan generasi terdahulu kepada kita, walaupun mereka yang duduk dalam istana. Jika kita bukan mempertahankan adab kesopanan ini, siapa lagi? Sebagai pimpinan Ketua Pemuda UMNO, kedudukan Akmal seperti naib presiden dalam parti. Adab dan disiplin parti mestilah dihormati apabila berada dalam organisasi. Bukankah selalu diadakan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO guna saluran dalaman untuk menegur parti anda sendiri dan bukannya menggunakan media sosial? Jika platform media sosial digunakan, Akmal tidak ubah seperti mana-mana TikTokers sampah yang lain. Takkan mahu meletakkan diri anda di situ sedangkan anda adalah antara pemimpin tertinggi UMNO. Jika anda menegur secara terbuka, tempias tetap kena pada pimpinan UMNO sedia ada. Penyokong PAS dan Bersatu bergembira. Jika UMNO semakin lemah, Muhyiddin yang manusia yang paling gembira. Akmal mesti faham formula pecah dan perintah yang diamalkan oleh pengamal politik. Cuba lihat Ketua Pemuda PAS, Bersatu, PKR, Amanah, DAP, MCA, Gerakan dan lain-lain. Ada mereka mengkritik presiden parti mereka? Tiada. Akmal Saleh saja yang membuatnya. Mereka tidak lakukan kerana faham disiplin parti dan tidak mahu melemahkan parti sendiri kerana tahu diri mereka bakal menerajui parti. Sepatutnya, kelebihan menjadi kerajaan, Akmal gunakan untuk membina kembali kekuatan UMNO. Banyak kelebihannya, UMNO kembali menjadi kerajaan bersama kerana pelbagai jawatan dalam kerajaan dapat kepada ahli-ahli UMNO. Terpulanglah kepada Akmal Saleh untuk berubah atau tidak. Bagi saya, ujian untuk menguji kehebatan Akmal adalah di Nenggiri. Mungkin Akmal lebih selesa Ketua Pemuda hanya dari UMNO sahaja berkempen di sana. Akmal patut berkampung dan rasai bagaimana berperang dengan pimpinan dan anak-anak muda PAS. Akmal kena buktikan kepada rakyat Malaysia sokongan like di media sosial itu dapat diterjemahkan dalam pilihan raya PRK Nenggiri nanti. Saya tunggu dan lihat kehebatan anda seperti mana hebatnya anda berhujah di TikTok. Semoga Akmal sukses untuk ujian pertama ini. Apa pendapat anda sekalian? Anda suka dengan video itu? Kalau anda suka penerangan tadi, sila share video ini. Kita jumpa lagi.